Malam ni saudara, kita dapat satu lagi pengakuan tuan-tuan. Kalau semalam kita ada pengakuan daripada Tuan Guru Haji Hadi Awang yang mengatakan bahawa dalam arti kata lain lah, beliau seolah-olah mengaku bahawa PAS memberi duit, cuma beliau mengatakan bahawa duit itu diberikan saudara bukan oleh calon pilihan raya dan bukan oleh wakil calon pilihan raya. Jadi ianya dianggap sebagai sedekah dan tak salah daripada peraturan pilihan raya. Saya dah jelaskan semalam, siapa juga yang bagi duit, wakil ke atas wakil ke, calon ke, wakil kepada calon ke, mana-mana pihak bagi duit untuk orang keluar mengundi dia atau untuk orang tak keluar mengundi, sama ada duit tu diterima secara langsung di atas tangan di atas tangan orang yang memberikan undi itu, ataupun di atas tangan orang yang menjadi wakil kepada orang yang mengundi, ianya salah. Ianya salah dari segi undang-undang. Boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun penjara, boleh didenda sehingga maksimum RM2,000 kalau didapati bersalah. Seseorang itu hilang kelayakan untuk jadi pemilih, tak boleh jadi pengundi pun, dan tidak boleh dicalonkan dalam pilihan raya. Dan kalau dia dah menjadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, kedudukan kerusi dia tu secara automatik kosong. Secara automatik kosong. Hari ni pula seorang lagi yang kita pun tahu begitu dahsyat dalam usaha merasuah pengundi-pengundi di Larut, iaitu Setiausaha Agung Bersatu. Hari ini dia boleh keluar kenyataan mengatakan bahawa memberikan duit kepada pengundi tak salah, bergantung kepada niat. Tuan-tuan, lepas ini semua orang yang pergi mencuri boleh lepas daripada penjara. Kalau Menteri Dalam Negeri ni, bekas Menteri Dalam Negeri ni, kalau bekas Menteri Dalam Negeri ni, saudara, maknanya ayat dia ni digunakan, boleh mencuri, yang penting niat, niat dia nak bagi anak makan, anak lapar, ataupun orang mencuri, kerana dia kata duit ni saya nak bersedekah, yang penting niat tu betul. Saya rasa ni saudara, bukan setakat pengundi-pengundi yang telah mengundi Haji Hadi, mengundi Hamzah Zainuddin ini, sudah dibodohkan oleh mereka, tetapi yang tak mengundi mereka ni pun cuba nak dibodohkan oleh puak-puak ni. Kalau misalnya orang boleh menerima rasuah, orang boleh memberi rasuah, yang penting niat dia bagus, saudara, nescaya selepas ini bebaskanlah Datuk Seri Najib ni. Datuk Seri Najib ni, saudara, saya nak beritahu dia bukan diterima rasuah. Dia sebagai pengurusi Barisan Nasional, dia menjadi pemegang amanah di dalam satu akaun. Akaun ni akaun pemegang amanah, akaun dia atas nama dia, tetapi untuk kumpulkan duit dana pilihan raya yang diberikan, dana pilihan raya yang diberikan oleh syarikat-syarikat untuk membantu Barisan Nasional dan UMNO, tuan-tuan. Duit ini dimasukkan dalam akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal ini, dan duit ini pernah menerima RM42 juta. Dan duit ini, saudara, walaupun dalam kertas pertuduhan dia kata duit ini dapat daripada duit kuop yang dipinjam oleh SRC International, dimasukkan oleh akaun Datuk Seri Najib, tetapi bukti terkini menunjukkan bahawa duit ini bukan duit kuop, bukan duit SRC International. Sebaliknya, duit yang dipinjam oleh Putra Perdana Construction
daripada Maybank, dan pegawai Maybank mengesahkan Hakim Nazlan ketika itu sebagai General Counsel, Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, dan juga merupakan Company Secretary Maybank, mengetahui tentang pinjaman 140 Putra Perdana Construction ini, dan kemudian duit ini masuk ke dalam Putra Perdana Development. Daripada situ masuk pula ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Najib sudah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tak tahu menahu tentang duit itu masuk dalam akaun dia, dan dia bersumpah dia tak pernah juga mengarahkan sesiapa memasukkan duit itu ke dalam akaun beliau. Dan daripada 42 juta itu, 2 kali 27 juta dipindahkan ke dalam akaun SRC International, dan 5 juta lagi dipindahkan ke dalam akaun SRC International. Maknanya yang tinggal dalam akaun Datuk Seri Najib hanya 10 juta. Dan 10 juta itu bukan setakat niat, kan? Tidak ada satu pun perbelanjaan digunakan untuk tujuan peribadi Datuk Najib. Semua digunakan untuk menjaga rakyat. Ada yang buat masjid, ada yang bagi kepada anak yatim, ada yang bagi kepada orang asli, ada yang semua bantuan kepada rakyat. Jadi, kalaulah misalnya niat tu betul, tuan-tuan, apa kejadah kerajaan di bawah Hamzah Zainuddin dulu meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib? Bebaskan Datuk Seri Najib. Bebaskan semua orang, saudara, yang mencuri, yang menyamun, yang buat kesalahan-kesalahan jenayah ni, kerana sehingga hari ini tidak ada alat yang boleh mengesan niat seseorang. Jadi kalau niat tu, tuan-tuan, kalau ikut kepala otak Hamzah Zainuddin ni, dia seolah-olah buat satu undang-undang baru, jenayah itu boleh dilakukan sekiranya dengan niat yang betul. Memang seronok lah, tuan-tuan. Ini semua kluster-kluster mahkamah baru ni, kan? Saya harap SPRM dan AG Chambers, kita tak tahulah, AG ni lantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita takut macam jadi macam kes Nazlan Ghazali, kan? SPRM penat-penat buat kerja sampai dekat Tan Sri Idrus, ianya tidak dilakukan pendakwaan seperti mana sehingga hari ini. Kita lihat Zeti tak didakwa, kan? Semua orang kanan Mahathir ni, Zeti, Nur Muhammad Yaakob, walaupun Nur Muhammad Yaakob terima 85 juta, keluarga Zeti 715 juta, kan? Begitu juga dengan anak kepada Kroniton Dr. Mahathir, Lau Teck Joe ataupun Jolo, 1.2 bilion US dollar pun tak kena dakwa. Nick Faisal, yang meminta 5 juta US dollar daripada tim Lesnar juga tidak didakwa. Jadi tuan-tuan, ini nampak sangat tak betul lah, saudara. Nampak sangat tak betul. Kita harap kena diambil tindakan segera. Kalau misalnya Peguam Negara tidak mahu juga ambil tindakan terhadap mereka-mereka yang telah menerima rasuah. Hari ini dah terang lagi bersuluh, saya nak beritahu dengan ramai kawan-kawan kat luar ni, kan, bahawa setelah ditahan Adam Razlan ini, saudara, ternyata beliau hanyalah tukang kolek duit je. Duit-duit ni semua sekali 3 hingga 5%. Duit ini, saudara, ada yang masuk akaun parti, tetapi yang tak boleh lari, tuan-tuan, ialah Muhyiddin, anak dia dan menantu dia. Dan untuk makluman tuan-tuan, salah satu duit yang diterima, sebahagian daripada duit yang diterima ini ada juga dimasuk ke dalam akaun Yayasan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dulu kau bila Datuk Zahid terima duit melalui yayasan, kau dakwa, kau buat macam-macam ke atas Datuk Zahid. Tengok Allah Ta'ala ni betapa berkuasanya. Hari ni berbalik kepada diri dia sendiri. Cuma disebabkan Peguam Negara lantikan dia, kita harap
peguam negara yang akan pencen bulan 3 ni, buatlah benda yang betul. Setidak-tidaknya sekali, buatlah benda yang betul. Kita doakan dia diberikan kekuatan untuk membuat benda yang betul sebelum dia pencen, insya-Allah.